Soalan 2. Isi padu sebuah silinder menokok dengan kadar 3 cm per saat. Tinggi silinder HCM adalah 2 kali ganda jejarinya RCM. Jadi pasti kita tulis luasnya sama dengan pi r kuasa 2 darab tinggi H, dan H sama dengan 2R, R sama dengan H per 2. Jadi dia minta hitung kadar perubahan jejari apabila jejarinya adalah 9 cm. Jadi first kita cari dA dt sama dengan 3, yaitu 3 cm no. Lepas itu luas dA dr sama dengan 6 pi r kuasa 2. Jadi dr dt sama dengan dr dA kali dA dt. Jadi 1 per 6 pi r kuasa 2 kali 3 sama dengan 1 per 2 pi r kuasa 2. Jadi minta 9 cm, masukkan 9 cm ke dalam r. Dapatlah 1 per 162 pi. Seterusnya dia minta hitung kadar perubahan arus air ketika jejari adalah 6 cm. First kita dapatkan dA dt sama dengan dA dH kali dH dt. Jadi dA dH sama dengan 3 pi H kuasa 2 per 4. H sama dengan 2 kali 6, 12. Jadi 3 dA dH 4 per 3 pi H kuasa 2 dH dt sama dengan 3 bahagi 3 per 4 pi H kuasa 2. Masukkan nilai H, dapat 1 per 36 pi. Terusnya soalan 4. Sebuah syarikat insurans menawarkan satu bulan simpanan dengan keadaan pelanggan hanya membuat simpanan duit selama 10 tahun. Simpanan bagi tempoh 10 tahun ini membentuk satu jenjang aritmetik. Diberi bahawa simpanan bulanan bagi 3 tahun pertama ialah 200, 250 dan 300. Maklumat lain mengenai pelan simpanan ini diberi dalam raja 2. Jadi nikmati faedah compound 10% tahun mulai tahun ke-11 dan seterusnya. Menarik diri sebelum berakhir 10 tahun dapat faedah 5% atas jumlah simpanan Anda. Jadi Kahmeng ingin berhenti menyimpan dan mengeluarkan semua simpanannya selepas 6 tahun. Berapakah wang yang akan Kahmeng dapat daripada syarikat insurans ini? Jadi dia 6 tahun belum lagi sampai tahun ke-11, jadi dia hanya dapat faedah sebanyak 5%. Jadi kita gunakan rumus untuk cari jumlah hasil tambah 6 sebutan pertama. Jadi 6 per 2 2A. Jadi dia punya sebutan pertama untuk tahun pertama dia adalah 2400, yaitu 200 kali 12 campur 600, 50 kali 12 sama dengan 600. Itu dia punya jadi 6 tolak 1 dan dapatlah nilai 23.400. Ini jumlah simpanan dia. Lepas tu kita cari pula dia punya berapa faedah yang dia dapat, iaitu 5%. Jadi jumlah duit simpanan dia darab dengan 1.105. Dapatlah 24.570 ringgit. Maksudnya B, Jessica telah menyimpan wangnya dalam pelan ini sejak 15 tahun dahulu.
Sekarang dia ingin mengeluarkan semua uangnya. Berapakah purata kadar faedah tahunan yang Jessica dapat melalui simpanan ini? Jadi kita gunakan nilai rumus hasil tambah 10 sebutan pertama. Jadi dalam 10 tahun dia telah menyimpan sebanyak Rm51.000. Jadi dengan kadar faedah dia dapat 74.669 ringgit 10 sen. Lepas tu jumlah tu keseluruhan tolak dengan jumlah simpanan 10 tahun dengan bagi dengan jumlah simpanan 10 tahun kali 100 darab 15. Jadi purata kadar faedah tahunan dia ialah 3.094%. Soalan 6. Raja 4 menunjukkan 2 lengkung Y sama dengan X kuasa 2 dan Y kuasa 2 sama dengan 8X bersilang pada titik A. Garis lurus AB selari dengan paksi Y. Ini minta persamaan garis lurus AB. Jadi Y kuasa 2 sama dengan 8X dan Y sama dengan X kuasa 2. Jadi kita dapat daripada Y sama dengan punca kuasa 8X sama dengan Y sama dengan X kuasa 2. Jadi X sama dengan 2. Inilah persamaan garis lurus AB. Garisnya luas dalam unit persegi bagi kawasan berlorek. Jadi luas bagi garis lurus Y sama dengan 8X ialah luas di bawah graf ni semua, dan luas Y sama dengan X kuasa 2 ialah luas di rantau P. Jadi kita untuk dapat garis lurus kita tolak luas garis lurus ini Y kuasa 2 sama dengan 8X tolak luas garis lurus Y sama dengan X kuasa 2. Jadi masuk dalam formula 2,08X dx tolak 2. Jadi dapat nilai kawasan berlorek sama dengan 8/3 unit persegi. Maksudnya isi padu yang dijanakan dalam sebutan pi apabila rantau P yang dibatasi oleh lengkung Y sama dengan X kuasa 2 garis lurus AB dan paksi X diputarkan melalui 360 pada paksi X. Jadi dia minta isi padu, masukkan nilai pi ya X kuasa 2 adalah 32/5 unit persegi. Isi padu unit padu. Jadi dapatlah nilai 32/5 unit padu. Seterusnya ialah soalan nombor 8.
1 teka silang kata, 1 teka silang kata, 1 teka silang kata diterbit dalam suatu surat kabar pada setiap hari. Seorang dapat menyelesaikan secara purata 3 daripada 5 silang kata. Hitung kebarangkalian bahwa seorang dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 6 teka silang kata dalam seminggu. Jadi X sama dengan 7, 3 per 5. X, jadi P, X lebih besar, sama dengan, jadi 7 cos 6, 3 per 5, itu dia punya kebarangkalian dia dapat menyelesaikan silang kata tersebut. Kosa 6 dengan kebarangkalian dia tidak dapat menyelesaikan teka silang kata tersebut. Campur dengan pada 1 minggu, jadi dia dapat kebarangkalian dia dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 6 silang kata dalam seminggu ialah 0.1586. Seterusnya, kebarangkalian bahwa dalam 4 minggu yang tertentu seorang dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 6 teka silang kata dalam 3 daripada 4 minggu. Jadi kedua, daripada 4 minggu, 3 minggu, kebarangkalian dia dapat selesaikan 6 teka silang bot 3, lepas tu kali dengan kebarangkalian dia tidak dapat selesaikan dah. Jadi dapatlah kebarangkalian bahwa dalam 4 minggu yang tertentu seorang dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 6 teka silang kata dalam 3 daripada 4 minggu ialah 0.0134. Jadi seterusnya, ketinggian sekumpulan murid tingkatan 5 adalah bertabur secara normal dengan min 180 cm dan sisian piawai 10 cm. Jadi cari peratus murid yang ketinggiannya melebihi 195 cm. Jadi kita masukkan ke dalam rumus P Z 195 tolak 180 sama dengan 0.068. Jadi peratus murid yang ketinggiannya melebihi 195 cm ialah 0.068%. Seterusnya pula ialah diberi bahwa 50% daripada murid-murid mempunyai ketinggian di antara hash 1 cm dan hash 2 cm. Cari nilai hash 1 cm dan hash 2 cm dengan keadaan nilai antara hash 1 dan hash 2 cm adalah sedekat mungkin. Jadi hash 1 dengan hash cm sedekat mungkin 50%, yaitu 0.25. Jadi P hash 1 tolak 180 per 10 lebih kecil atau sama dengan Z lebih kecil atau sama dengan hash 2 tolak 180 per 10 sama dengan 0.5. Jadi kalau PZ lebih besar daripada hash 2 tolak 180 per 10 sama dengan 0.25. Jadi nilai hash tolak 180 per 10 sama dengan negatif 0.674, atau hash 2 tolak 180 per 10 sama dengan 0.674. Jadi hash 1 nilainya adalah 173.26 cm, hash 2 sama dengan 186.74 cm. Nah, soalan 10, Raja 5 menunjukkan kedudukan rumah P dan rumah Q dan balai polis S.
di bandar mahkota masing-masing dengan koordinat 59, 11.5 dan 21. Hospital R HK berada dalam segitiga yang menyambungkan Balai Polis S, rumah P dan rumah Q dengan keadaan luas. Bagi PSR, QRS dan PRQ adalah sama. Jadi luas ini sama dengan luas sini sama dengan luas sini. Cari luas dalam cm bagi PQS. Jadi kita masukkan nomor 1/2 59 11.5 21 59. Jadi sama dengan 1/2 25 campur 11 campur 18. Tolak 99 tambah 10 tambah 5 sama dengan 30 km persegi. Terusnya B, cari koordinat hospital R. Kita gunakan rumus segitiga tu 1/2 HK 59 11.5 dengan HK. Jadi dapat 1/2 4 H tolak 6K tolak 74. Lepas tu 1/2 HK 11/5 21 HK. Masukkan nilai dan dapat 1/2 tolak 3K tambah 8H tolak 13. Lepas tu kita samakan nilai di sini dengan nilai yang ini. Dapatlah K sama dengan 5. Lepas tu masukkan nilai K ke dalam nilai ini sama dengan nilai ini. Dapatlah 12K tolak 12H sama dengan negatif 12 dan H sama dengan 6. Selanjutnya tentukan yang manakah antara bracket terletak paling dekat dengan hospital R, rumah P, rumah Q atau Balai Polis S. Lepas tu kita masukkan magnetnya unit vektor P ke R, kita dapat 4.123 dan QR sama dengan 5.657, SR sama dengan 5. Jadi nilai paling kecil adalah PR. Jadi rumah P paling dekat dengan hospital R. Khususnya soalan 14. Raja 7 menunjukkan sebuah skema VABC dalam bentuk piramid dengan segitiga ABC sebagai tapak mengufuk. V ialah pucuk skema dan sudut dia pucuk skema dan sudut di antara satu condong VBC dengan tapak ialah 50 darjah. Diberi bahwa VB sama dengan VC 2.2 meter dan AB sama dengan AC sama dengan 2.6 meter. Okay, first kita masukkan dulu nilai-nilai yang diberi. Lepas tu panjang BC jika luas tapak ialah 3 meter. Jadi kita masukkan dalam rumus 1/2 AB sin C. Jadi 3 sama dengan 1/2 2.6 kali 2.6 sin E. Jadi E kita dapat nilai dia adalah 62.57. Lepas kita dapat panjang BC adalah 2.6 per sin 50 58.715 kali sin 62.57. Panjang BC adalah 2.7 meter.
Lepas tu panjang AV jika sudut di antara garis luas AB dengan tapak ialah 25. Jadi first kita cari dulu panjang dari V ke M, itu 2.2 kuasa 2 tolak 1.35 kuasa 2 dapat 1.737. Jadi panjang E ke V sama dengan 1.737 per sin 25 kali 50 sama dengan 3.149 meter. Lepas tu si sudut di antara dua sudut condong VAB dan VSC ialah sudut ni. Jadi sin theta sama dengan 1. VBC sama dengan sin theta sama dengan 1.35 per 2.2 tambah sin theta 1.35 per 2.2. Jadi sin theta 1.35 per 2.2, theta sama dengan 37.85. 37.85 campur 37.85 sama dengan 75.7.